Kelasan Nik Faizal. Now, Nik Faizal daripada berita yang kita tahu, sebelum Najib Razak jatuh sekalipun, pada masa kononnya SPRM dan polis sedang menyiasat di bawah Jabatan Kuasa Siasatan Khas yang ditubuhkan oleh Abdul Ghani Patael pada masa itu, sebelum dia dibuang dan digantikan oleh Pandi Ali yang telah memberhentikan siasatan itu. Sebelum itu, ya, ini cakap pasal hujung 2014 sampai pertengahan 2015. Saya kena tegas sebab tempoh tu penting. Tidak orang mungkin tak faham, akan mula spin dengan fakta-fakta lain. Pada masa itu Nik Faizal sudah menghilangkan diri. Pada masa itu siapa Perdana Menteri? Najib Razak. Pada masa itu siapa sekarang mengatakan Nik Faizal tidak ditangkap? Najib Razak. Kenapa dibenarkan Nik Faizal larikan diri? Kenapa dia tak tangkap Nik Faizal, serahkan kepada polis? Inilah dalang yang telah merosakkan 1MDB. Kenapa tidak? Kenapa sekarang ni mengatakan Nik Faizal tak dapat cari? Padahal Nik Faizal adalah pegawai ataupun kaki tangan dalam syarikat di bawah urusan tadbir urus Najib, seperti yang dirumuskan, ditemui oleh mahkamah, bukan Hanif Katri cakap. So, kalau ada orang nak bangkitkan Nik Faizal, maka sila buat temu janji, jumpa Najib Razak di penjara Kajang, tanya dia kenapa dia benarkan Nik Faizal keluar. Dan kalau dah keluar tanpa pengetahuan Najib Razak, kenapa Najib Razak tak usahakan Nik Faizal masuk balik? Kenapa tak bantu SPRM pada masa itu kalau dia tak bersalah? Begitu juga Jolo. Bila Jolo melarikan diri? Bukan selepas Najib Razak jatuh 9 Mei. Sebelum daripada itu tidak nampak, walaupun sekarang Hamid Badu kata dah berupa macam seladang dan beruang, tapi dia keluar pun sebelum Kerajaan Barisan Nasional jatuh. Soalannya rakyat patut tanya, kenapakah kedua-dua karakter ini yang dikaitkan kononnya dengan 1MDB maupun SRC, kenapakah mereka dibiarkan keluar oleh Kerajaan Najib Razak pada masa itu? Sedangkan pada masa itu orang seperti Khairuddin Abu Hassan yang pergi buat laporan polis di negara yang ada tanggungjawab menyiasat kerana ada kemungkiran peruntukan jenayah di sana, kembalinya ke Malaysia ditangkap pada 18 September 2015, kononnya di bawah SOSMA. Kenapa orang macam tu boleh ditangkap, tapi Nik Faizal dan Jolo dibiarkan pergi? Adakah di atas restu mereka sendiri? Ni hari ni saya cakap, sebab sebelum daripada ini perbicaraan Najib Razak berjalan, SRC. Saya menghormati prinsip perundangan, tapi bila sampai satu tahap di mana orang yang telah diberi sepenuh keadilan oleh sistem keadilan daripada Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, sampailah Mahkamah Persekutuan, segala ruang dan luang telah diberi. In fact, kita tu harap kau panggillah Nik Faizal jadi saksi. Engkau tahu dia di mana dia berada. Dia tak laksanakan dan kemudian dia menuding jari kepada mahkamah. Itu saya tak boleh terima. Kita yang sering bercakap tentang keadilan wajib diberikan kepada Najib, wajib diberikan kepada semua, tapi orang tu kemudiannya menuding jari kepada mahkamah dengan penuh biadab dan jijik. Saya tak boleh terima sebagai pegawai mahkamah, sebagai orang mahkamah. Itu rumah saya. Jangan tuding jari sembarangan, ya? Jadi pada hari ini saya nak tanya soalan ni. Kes dah selesai SRC. Mana Nik Faizal pergi, mana Jolo pergi? Tanyalah kepada Najib Razak. Itu berlaku pada masa Najib Razak Perdana Menteri. Okey, saya harap saya telah jawab dengan lengkap, bukan kepada saudara atau saudari ETA sahaja, kepada penyokong-penyokong taksub yang tidak boleh menerima keputusan yang seadil-adilnya 4 tahun 1 bulan 19 hari proses perbicaraan selepas dituduh di mahkamah. Masakan lagi nak persoalkan dari sudut kehakiman dan perundangan, bukan dengan retorika politik palsu yang saya tak boleh terima. Sekian, harap saya dah jawab. Saudara ETA. Terima kasih ETA. Hanif, kalaulah Najib diberikan pengampunan, contohlah, tetapi 210 juta ringgit itu belum bayar 1 sen pun, adakah Najib tidak perlu bayar? Baik, Jimmy T, saya akan cuba jawab dulu soalan saudara Jimmy T. Kemudian saya akan lebarkan berkaitan dengan isu yang bersangkutan dengan soalan. Yang pertamanya, kalau Najib Razak diberi pengampunan,
Soalan pertama, apakah bentuk pengampunan? Baik. Kalau pengampunan ke bawah duli yang di-Pertuan Agong cuma berkaitan penjara, sama ada kurangkan penjara ataupun terus bebas penjara, tidak ada langsung pengumuman pengampunan tu berkaitan denda, maka denda kena bayarlah. Baik. Tapi kalau ke bawah duli yang di-Pertuan Agong melaksanakan tanggungjawab atau budi bicara dia di bawah perkara 42 juga mengatakan selain daripada membatalkan penjara, beta juga membatalkan hukuman denda dan tak payah bayar denda lah. So itu akan jawapan kepada soalan ni saudara Jimiti akan terjawab apabila proses pengampunan ataupun permohonan pengampunan Najib diproses dan diberi keputusan. Kemudian kita dapat lihat. So jawapan akan ada kemudian. Sekarang ni semua anggapan. Dan untuk melebarkan jawapan, kita menganggap saudara Jimidi, kita menganggap seolah-olah ke bawah duli yang di-Pertuan Agong akan memberi pengampunan. Anggapan itu mungkin mempunyai asas, mempunyai persepsi yang membawa kepada anggapan itu. Tetapi bagi saya secara objektif, dan ini bukan untuk mendahului ke bawah duli yang di-Pertuan Agong, ini juga bukan untuk menidakkan hak dan keadilan Najib di bawah proses pengampunan diraja, tapi cuba kita tanya diri kita sendiri. Kalaulah ke bawah duli yang di-Pertuan Agong nak nilaikan permohonan tersebut, baginda tuanku terutamanya melalui nasihat-nasihat lembaga akan ambil kira, baik kalau saya ampunkan sekarang kes SRC, Najib keluar, adakah Najib sebenar-benarnya bebas? Tidak. Dia tidak menjadi bebas seperti mana Anwar Ibrahim sebagai contoh. Bila Anwar dibebaskan, soal pengampunan dicabar itu soalan lain ya. Bila Anwar dibebaskan, dia tidak menghadapi apa-apa tuduhan lain. So dia keluar sebagai orang yang memang bebas dan boleh menjalankan tanggungjawab dia, apa nama ni, amalan dia biasa sebagai rakyat dan tanggungjawab dia untuk apa yang dia nak buat, sehingga kan dia bertanding dalam Port Dickson dan sekarang ni ada di Parlimen. So dia tidak menghadapi bukan saja pertuduhan, siasatan pada masa itu. Pada masa itulah pada 14 Mei 2018. Now sekarang ini Najib, kalau Agong akan fikir kalau dibebaskan di bawah SRC, dia keluar pun dia kena pergi mahkamah 1MDB, IPIC lagi laporan audit ni, yes, dan juga pengubahan 27 juta. Yes. Manakah dia kewajaran, kemunasabahan untuk ketua negara memberikan pengampunan kepada seorang rakyat apabila rakyat tu bukannya bersih lagi, masih kena pergi ke mahkamah. Dan untuk pengetahuan rakyat semua, mulai daripada September, saya difahamkan ni lah, boleh semak dengan jadual mahkamah. Mulai daripada September, Najib Razak kena pergi mahkamah hari-hari, hampir hari-hari sampai bulan 4 tahun 2023. You are talking about 6 bulan lebih. Macam mana pengampunan diraja akan diberi untuk orang ini pergi ke mahkamah hari-hari? Sedangkan sekarang ini pun dalam penjara bawa dia pergi mahkamah hari-hari. Apa bezanya? Bukankah itu akan difikirkan oleh baginda tuanku? Kalau nak bagi pengampunan, dia kena bersihkan dulu nama dia dalam kes 1MDB, nama dia dalam kes IPIC, dalam kes laporan audit negara, dan ada juga satu set lagi, 3 pertuduhan SRC yang perlu dibicarakan. Itu pun kena bersihkan. Saya yakin perkara ini akan diambil kira oleh lembaga pengampunan untuk memberi nasihat kepada ke bawah duli yang di-Pertuan Agong. Bukan kita nak mendahului, cuma saya nak rakyat yang gusar, rakyat yang suka lompat daripada kerusi. Apabila ada orang cadangkan sesuatu, terus lompat. Mereka kena faham banyak perkara yang terlibat dalam keputusan mana-mana pihak yang bertanggungjawab, sama ada mahkamah maupun ke bawah duli yang di-Pertuan Agong dalam isu lembaga pengampunan dan pengampunan diraja. Saya harap saudara Jimmy